Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, selamat pagi. Okey, apa khabar semua? Baik ke? Alhamdulillah. Baik. Sihat cikgu. Cikgu sihat ke? Alhamdulillah cikgu sihat. Okey, kamu semua sudah sarapan ke? Dah cikgu. Dah sarapan. Belum sarapan. Saya Okey, kamu dah sarapan apa tu? Nasi lemak dulu. Okey, bagus. Kamu? Cucuk. Okey, tak apa. Sarapan ni sangat membantulah kita untuk pembelajaran. Dia akan memberikan kita semangat dan tenaga. Betul. Jadi kalau saya akan ikut cikgu. Cikgu tak pernah skip sarapan. bagus. Kamu kenal saya. Okey. Jadi lepas ni jangan skip sarapan ya. Okey, supaya kita lebih bertenaga dan bersemangat untuk belajar insya-Allah. Okey. Baiklah, hari ni cikgu ada bawa sekeping gambar. Okey, menarik kan gambar ni? Menarik cikgu. Okey, apa pendapat kamu tentang gambar ini? Jual beli. Okey. Jual beli cikgu. Ya. Jual beli lagi, apa yang kamu nampak dekat gambar ni? Buah, dia jual buah. Ada Okey. buah, ada pelanggan, Okey, ada bagus. penjual. Ya. Okey, kamu rasakan aktiviti ni terjadi di mana? Mungkin di pasar. Bagus. Ya, mungkin. Okey. Semalam. Bagus. Okey, aktiviti ini apa kamu rasa yang ada kaitan dengan perakaunan? Duit. Yes, duit. Kos, Jual beli. untung rugi. Okey. Jual beli, belanja. Okey. Okey, bagus. Okey, tak mengapa. Seterusnya cikgu akan terangkan apa maksud gambar ini. Okey, gambar ini merupakan aktiviti jual beli. Okey, di mana seorang wanita sedang membeli dan seorang lelaki sedang menjual. Okey, wanita ini dia sedang membeli kan. Apa yang dia dapat? Dia dapat barang. Buah yang dia beli tu. Okey, Dia keluar duit, belanja. bagus. Tapi dia dapat apa Dia yang dapat. nak lah. Okey, Dia bagus. Wanita ini sedang membuat perbelanjaan. Okey, dia membayar duit terhadap buah yang dibelinya. Alright. Okey, apa yang lelaki ni dapat? Untung. Untung. Untung dalam bentuk duit. Ya. Okey, bagus. Lelaki ini sedang membuat perniagaan, dia sedang menjual barang niaga. Jadi jualan barang niaga tu ialah hasil lah. Okey. Jadi gambar ini sangat berkait rapat dengan prinsip perakaunan, iaitu subjek kita prinsip perakaunan, dan sangat berkait rapat dengan topik perbincangan kita hari ini. Okey. Topik perbincangan kita hari ini ialah item setiap komponen akaun perdagangan dan untung rugi. Kau pernah dengar tak apa itu akaun perdagangan dan untung rugi? Pernah cikgu. Di mana tu? Di sekolah. Okey, bagus. Yang selebihnya? Ya, sama cikgu. YouTube. Okey, bagus. YouTube. Okey, akaun perdagangan dan untung rugi ini mestilah diamalkan oleh perniagaan-perniagaan di luar sana. Okey? Okey, item setiap komponen akaun perdagangan dan untung rugi ini terbahagi kepada berapa? 2. Okey, bagus. Cikgu dah suruh kamu baca buku semalam kan? Okey. Hasil dan belanja. Okey? Boleh seorang baca apakah definisi hasil? Saya. Okey. Hasil adalah pendapatan perniagaan yang dijana melalui operasi perniagaan atau bukan operasi perniagaan. Okey, terima kasih. Okey, dapat kita lihat di sini hasil merupakan pendapatan. Okey, sama ada melalui operasi perniagaan ataupun bukan operasi perniagaan. Okey. Hasil dibahagikan pula kepada hasil operasi dan hasil bukan operasi. Okey, hasil operasi ialah adalah pendapatan yang dijana daripada aktiviti perniagaan dan pendapatan daripada jualan barang niaga atau perkhidmatan. Okey, cikgu ada lagi gambar nak tunjukkan kepada kamu. Cikgu, boleh ulang lagi sekali yang itu? Oh, okey. Hasil operasi. Okey, hasil operasi ni ialah pendapatan. Pendapatan yang dijana daripada aktiviti perniagaan. Okey. Sama ada pendapatan tersebut daripada jualan barang niaga ataupun hasil daripada perkhidmatan. Tanya perniagaan tu
semua perniagaan ke macam mana? Okey. Di luar sana terdapat bermacam jenis perniagaan. Ada perniagaan yang menjual barang niaga, ada perniagaan yang menjual perkhidmatan dan ada juga perniagaan yang tidak menjual barang dan perkhidmatan. Okey. Faham cikgu. Okey. Maaf lah cikgu. Boleh bagi contoh tak? Okey. Apa jelas kan? Okey, contohnya di sini. Okey. Apa yang kamu nampak di gambar ini? Kedai baju, Perniagaan kain. Ya, Okey. Nagoya, tekstil Nagoya. Okey, perniagaan ini dia menjual kain. Jadi, berdasarkan tafsiran kepada hasil yang cikgu beritahu tadi, kamu rasa apakah hasil kepada perniagaan ini? Hasil operasi perniagaan kain tu lah. Okey, bagus. Ya. Hasil dia. Hasil Customer tu dapat beli? Jual. Ya, dia jual betul. kain-kain dia tu dia dapat ada duit. Ya, bagus, Barang bagus. Bagus. Hasil untuk perniagaan ini ialah hasil jualan terhadap kain-kain yang dijual lah. Okey? Okey, yang contoh yang seterusnya. Inilah contoh dia tu kan. Ya, contoh kepada hasil operasi. Baik. Okey, gambar yang ketiga. Apa kamu faham tentang gambar ini? Perubatan? Okey, bagus. Kita klinik pergigian. Klinik pergigian. Kamu pernah pergi ke klinik gigi ni? Of course. Okey, bagus. Okey. Kamu rasa apakah hasil bagi perniagaan jenis ini? Hasil. Apa-apa saja pendapat kamu? Dia menjalankan perkhidmatan kan. Ya, betul. Perkhidmatan. Jadi, kiranya hasil yang dia dapat tu daripada perkhidmatan yang dia maksud daripada yang dia berkhidmat tu. Ya, betul. Dia dapat Duk klinik pergigian Dr. Kasma. Maksudnya Dr. Kasma ini memberikan perkhidmatan pergigian. Jadi hasil dia ialah daripada perkhidmatan tersebutlah, bayaran terhadap perkhidmatan tersebut. Customer banyak aja kan? Ya. Okey, setakat tu kamu faham? Faham. Contoh macam cikgu. gunting rambut cikgu. Ya. Gunting rambut. Dia buat perkhidmatan menggunting rambut. Maksudnya dia menggunting rambut customer, daripada upah gunting tu dia dapatlah hasil. Ya, betul. Okey, faham Okey? cikgu. Selain daripada dua jenis perniagaan ini, kamu rasa apa lagi contoh hasil untuk perniagaan di luar sana? Okey, bank tidak menjual barang niaga dan perkhidmatan. Perkhidmatan kaunseling. Okey, betul. Perkhidmatan dia memberi kaunseling kepada Ya. dia punya pelanggan. Betul, betul, betul. Fisioterapi? Fisioterapi, ya. Fisioterapi termasuk dalam perniagaan perkhidmatan. Okey, dia memberikan Actually, perkhidmatan. Semua benda yang maksudnya manusia tu sendiri yang buat perkhidmatan tu kan. Ya. Perniagaan tersebut menjalankan Secara langsung kan? perkhidmatan, ya, perkhidmatan secara Customer langsung. service? Customer service bagaimana yang kamu maksudkan? Saya rasa bukan kot. Tak apa, nanti Cakap mall-mall tu lah. Oh, kalau di Pasar Raya. Masuk kan? Pasar Raya. Okey, Pasar Raya. Kalau Pasar Raya ada banyak kedai, okey? Banyak kedai. Contoh macam kedai telefon. Menjual barang niaga seperti telefon lah. Okey. Okey, faham setakat tu? Faham? Jelas sangat. Okey. Okey, seterusnya. Hasil bukan operasi. Okey, hasil bukan operasi ini merupakan pendapatan yang dijana daripada aktiviti yang berkaitan secara tidak langsung dengan aktiviti utama. Contohnya, pelaburan. Okey, contohnya bagi pelaburan, hasil bukan operasi ialah dividen. Alright? Okey, seterusnya, seperti yang cikgu sebut tadi, hasil merupakan pendapatan kan? Tapi hasil ini bukan sahaja melibatkan penerimaan wang. Ada juga hasil yang tidak melibatkan penerimaan wang. Okey? Contoh di sini, hasil yang melibatkan penerimaan wang adalah jualan barang niaga. Okey? Komisen diterima. Okey? Faedah simpanan. Faedah simpanan ini apa yang kamu faham? Interest? Ya, betul. Yang kalau tak bayar, dia bulan depan dia bagi net lagi faedah. Ya, okey. Faedah simpanan ini adalah hasil faedah daripada simpanan di bank perdagangan. Okey. Okey,
bagi hasil yang tidak melibatkan penerimaan wang, contohnya ialah pengurangan peruntukan hutang ragu dan untung atas pelubusan aset. Okey, pengurangan peruntukan hutang ragu. Apa yang kamu faham? Peruntukan hutang ragu. Tak faham. Okey, tak mengapa, biar cikgu jelaskan. Pengurangan peruntukan hutang ragu ni ialah pengurangan terhadap anggaran kepada hutang yang tak dapat dikutip. Okey? Macam alung tu ke bukan? Oh, bukan. Dalam satu perniagaan, dalam perniagaan menjual barang, ada pelanggan yang tak dapat membayar. Ni dikira sebagai hutang yang tak dapat dikutip lah. Okey, pengurangan peruntukan hutang ragu. Dan seterusnya untung atas pelupusan aset. Sekiranya sesebuah perniagaan tu membuat pelupusan terhadap aset, dan keuntungan terhadap pelupusan aset tersebut merupakan hasil yang tidak melibatkan penerimaan wang. Faham ke di sini? Faham je. Okey, bagus. Yang seterusnya, komponen untuk akaun perdagangan dan untung rugi yang seterusnya ialah belanja. Okey, boleh seorang bacakan apakah definisi belanja? Ainlah. Okey, boleh Ain? Boleh. Okey. Belanja adalah perbelanjaan yang dibayar atau akan dibayar untuk yang kedua, untuk memastikan operasi perniagaan dapat dijalankan dengan lancar. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih Ain. Okey, belanja merupakan perbelanjaan yang akan dibayar ataupun yang telah dibayar ataupun yang akan dibayar. Okey. Perbelanjaan ni sangat-sangat penting untuk suatu perniagaan. Cikgu bagi contoh dekat sini. Untuk sebuah pasaraya yang besar, sekiranya pasaraya itu tidak membuat perbelanjaan terhadap elektrik dan penghawa dingin contohnya, maka perniagaan tersebut tak dapat dijalankan dah, sebab pelanggan akan tak selesa dan susah untuk mencari barang. Ya, betul. Jadi sangat penting belanja ni. Okey, belanja pula dibahagikan kepada belanja operasi dan belanja bukan operasi. Okey, belanja operasi ialah belanja yang terlibat secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan. Contoh dia ialah gaji, insurans, sewa dan kadar bayaran. Okey, kadar bayaran. Apa yang kamu faham tentang kadar bayaran? Kadar bayaran ni utility cikgu. Okey, bagus. Apa lagi contoh untuk kadar bayaran? Tak ingat lah cikgu. Contohnya macam bil-bil sesebuah perniagaan tu. Okey, antara contoh lain ialah internet. Okey, bil air, telefon. Okey, contoh macam perniagaan ni, perkhidmatan gigi ini. Apakah perbelanjaan untuk perniagaan ini? Utility, betul. Perniagaan ini mesti mempunyai utility. Perlu membayar bil elektrik, bil telefon, sewa kedai, betul. Wifi juga betul. Okey, seterusnya gaji. Gaji pekerja. Gaji pekerja, gaji staff yang menjaga di kaunter pertanyaan kan. Kemudian gaji doktor yang dalam ni lah. Okey, baik. Ya, partner dalam perniagaan ini. Okey, untuk perniagaan jenis ini, apakah belanja untuk perniagaan jenis ini? Mungkin kalau dia contoh dia buka dekat dalam pasaran yang besar, mungkin dia kena sewa tapak tu. Betul. Sewa tapak, okey. Sewa kedai tu lah kan. Okey, betul. Gaji pekerja. Ya, betul. Perniagaan jenis ini mempunyai pekerja yang ramai. Dan perniagaan ini perlu membayar gaji pekerja berdasarkan pekerja tersebut lah. Okey. Kalau staff ada gaji dia yang ditentukan. Okey. Ya, betul. Okey, yang selain daripada tu, apa lagi? Dia beli barang sebelum supply. Ya, betul. Barang daripada pengedar. Okey. Ini kain-kain ni tak semestinya Nagoya sahaja. Ada lagi kedai-kedai lain yang lain kan, seperti kedai Wahab dan sebagainya.
membuat perniagaan kain, mesti ada pengedar kain tersebut kan. Itu merupakan belanja juga. Okey? Okey, selain daripada dua perniagaan ini, kamu pernah pergi ke kedai-kedai lain tak? Apa jenis belanja yang kamu dapat fikirkan sekarang? DIY kedai-kedai barang-barang Okey. hardware. Bagus. Okey, untuk kedai DIY itu belanjanya seperti gaji. Gaji pekerja. Samalah utility, barang niaga. Hampir sama lah kan. Kalau dia kena sewa kedai, kena bayar kedai. Ya, betul. Jenis perniagaan dia tu je lah yang lain. Okey, nampaknya kamu semua sudah faham lah apa itu belanja operasi. Ya. Okey, seterusnya belanja bukan operasi. Belanja bukan operasi ini ialah perbelanjaan yang terlibat secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan. Contohnya, faedah atas pinjaman bank dan rugi atas pelupusan aset. Macam yang tadi cikgu terangkan hasil, untung atas pelupusan aset. Sekiranya sesebuah perniagaan itu membuat pelupusan terhadap aset, contohnya kenderaan, lori contohnya, lori, dia lupuskan aset tersebut dan orang membeli lori tersebut dengan harga yang lebih tinggi, maka dia dapat untung. Jadi hasil. Kalau dia mendapat pelupusan aset itu mendapat kerugian, jadi ia merupakan Rugi. belanja. Bukan operasi. Ya, belanja bukan operasi sebab belanja operasi ni terlibat dengan aktiviti perniagaan secara langsung. Belanja bukan operasi ni tak terlibat secara langsung lah. Contohnya kedai perabot. Kedai perabot itu menjual perabot. Okey, hasil jualan perabot itu ialah hasil operasi, dan belanja operasi ialah gaji, bil elektrik. Tapi pelupusan aset itu adalah belanja bukan operasi sebab dia tidak menjual aset tersebut. Dia menjual perabot. Okey, secara tidak langsung lah belanja tersebut terjadi. Okey, sama seperti aset, belanja juga ada belanja yang melibatkan pembayaran wang, ada belanja yang tidak melibatkan pembayaran wang. Okey. Contoh bagi belanja yang melibatkan pembayaran wang seperti yang kita bincangkan tadilah, iaitu sewa, gaji, insurans, kadar bayaran, belian, faedah pinjaman. Perbelanjaan yang tidak melibatkan wang ialah hutang lapuk. Hutang lapuk tu apa yang cikgu cakap tadi? Hutang tak dapat dikutip. Ya, betul. Dan seterusnya, pewujudan atau pertambahan peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu seperti yang di sinilah. Okey, hutang yang tak dapat dikutip tu kalau ada pengurangan hasil, kalau ada wujud ataupun pertambahan ialah belanja. Okey. Setakat tu kamu boleh faham? Faham cikgu. Okey, bagus. Ada apa-apa soalan tak? Saya cikgu. Okey. Adakah hasil dan belanja ni memberi kesan yang ketara lah terhadap akaun perdagangan dan untung rugi? Ya, bagus soalan itu. Hasil dan belanja merupakan komponen yang sangat penting untuk akaun perdagangan dan untung rugi, dan sangat memberikan kesan lah. Okey, kalau sesebuah perniagaan itu mempunyai hasil yang banyak, maka akaun untung rugi itu akan mendapat keuntungan. Betul. Tapi jika pengurusan perniagaan itu tak cekap dan dia membuat perbelanjaan yang terlalu banyak, jadi melebihi had. Jadi akaun perdagangan dan untung rugi dia akan mendapat kerugian. Okey. Jadi ilmu ni sangat penting untuk perniagaan. Okey, ada soalan lagi tak? Apa-apa saja yang kamu tak faham, cikgu boleh ulang semula. Kalau jadi online ke tu? Bukan lah. Online. Ada juga online kan. Contoh cikgu berikan butik. Butik baju. Sekarang kan ramai sangat orang yang menggunakan online. Dia perniagaan tersebut mungkin sudah ada kedai sendiri. Dalam masa yang sama, dia membuat perniagaan online. Jadi perniagaan tersebut bukan hanya perlu mencatat belian dan jualan di kedai sahaja. Yang perniagaan melibatkan online juga perlu dicatat. Okey, jualan hari ni berapa jualan online perlu juga dicatat dan dimasukkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Jawab pun kena buat setiap bulan lah. Ya, betul. Kalau tak buat, maka perniagaan tersebut akan tak balance lah. Yes. Okey? Okey. Okey, setakat tu semua faham? Faham Faham cikgu.
Okey, sebagai rumusan, cikgu akan ulang semula supaya kamu dapat mengingati ilmu ini untuk kehidupan kamulah. Okey. Okey, item setiap komponen akaun perdagangan dan untung rugi terbahagi kepada dua. Hasil dan belanja. Hasil pula terbahagi kepada Dua. okey. Hasil operasi dan hasil bukan operasi. Hasil merupakan pendapatan. Okey. Hasil juga ada yang melibatkan wang dan ada yang tidak melibatkan wang. Okey. Dan belanja. Belanja merupakan perbelanjaan lah. Pembelanjaan dan pembayaran bagi sesebuah perniagaan. Jadi belanja terbahagi kepada belanja operasi dan belanja bukan operasi. Dan belanja juga ada yang melibatkan pembayaran wang dan tidak melibatkan pembayaran wang. Okey, bagus semua. Okey, boleh tak kalau cikgu nak minta Ain untuk kongsikan apa yang kamu faham tentang pelajaran hari ini? Go Ain. Yang Ain faham, yang pasti masa yang faham Buat sikit, Ain. yalah. Tak apa Ain teruskan. Ada dua item. Setiap keperdagangan dan untung rugi ni ada dua item lah. Hasil dengan belanja. Yang Ain faham, hasil ni ada yang jenis operasi dengan bukan operasi. Lepas tu cara dia melibatkan penerimaan wang and yang tidak melibatkan penerimaan wang. Lepas tu hasil operasi ni dia, kalau hasil operasi ni daripada aktiviti harian perdagangan. Bukan operasi ni aktiviti yang dijana, penjanaan daripada aktiviti yang berkaitan secara tak langsung lah dengan aktiviti utama. Kalau belanja operasi ada dua juga, ada belanja operasi dengan belanja bukan operasi lah. Okey, bagus. Belanja operasi ni belanja yang terlibat secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan. Belanja bukan operasi ni dia tidak terlibat secara langsung dengan aktiviti utama perniagaan. Okey, bagus. Belanja juga dia ada dua jenis pelibatan wang. Satu yang melibatkan pembayaran wang, satu lagi yang tidak melibatkan pembayaran wang. So dia ada dua jenis yang melibatkan pembayaran lah yang Ain faham. Okey, bagus Ain. Kalau lah kata cikgu tutup nota-nota ni, boleh ingat semula ke? Boleh cikgu. Boleh, bagus. Sebab kamu dah baca nota kan? Sangat detail. Okey, alhamdulillah. Faham. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, seterusnya sebagai penutup lah hari ini. Okay, disebabkan kamu semua cepat faham, cepat tangkap apa yang cikgu ajarkan. Jadi, cikgu nak tutup kelas hari ini. Sebagai penutupnya, cikgu nak tekankan dekat sini bahawa ilmu. Kalau kami tak faham, kami boleh tanya cikgu lagi kan? Ya, boleh. Bila-bila masa pun boleh tanya cikgu, okey? Cikgu. Jangan risau, cikgu tak makan orang. Okey? Okey, cikgu. Okey, untuk penutup hari ini, cikgu nak tekankan bahawa ilmu perniagaan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Terutama sekali bagi yang bercita-cita nak jadi seorang accountant. Ada tak yang bercita-cita jadi seorang accountant? Ada cikgu, saya. Okey, bagus. Kamu apa cita-cita kamu? Saya nak jadi CEO. Wow, Saya hebat. jadi doktor cikgu. Wah, hebat. Tak mengapa. Ilmu perniagaan ni Doktor falsafah. Okey, bagus. Cita-cita yang sangat tinggi. Allah. Okey, ilmu ni boleh diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi cikgu harap sangat apa yang kamu belajar hari ni. Boleh ikut jejak cikgu. Okey, apa yang kamu belajar hari ini, cikgu harap kamu dapat aplikasikan dalam kehidupan kamu. Okey, Okey, cikgu. kalau kamu ada sebarang persoalan, boleh jumpa cikgu di bilik guru lah. Baik. Alright. Ada soalan apa-apa lagi tak? Kalau pergi jumpa Tarihat tak apa ibu? Boleh, bila-bila masa pun tak apa. Kamu ada nombor WhatsApp cikgu kan? Ada. Boleh WhatsApp cikgu. Macam tiba-tiba nak buat latihan tu macam lupa. Apa tu peruntukan hutan ragu? Okey, boleh tanya cikgu. Cikgu akan jawab lah kalau cikgu berkelapangan. Okey? Okey, murid-murid. Bawa buku teks tak? Bawa. Okey, buka muka surat 45.
Okey, di dalam muka surat 45 tersebut ada aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 3. Selesaikan latihan tersebut dan hantarkan. Cikgu. Ya, 1, 2, 3. Hantarkan kepada cikgu sebelum kelas minggu hadapan. Baik. Okey, nanti kita akan bincangkan soalan ini Okey. supaya kamu dapat faham betul-betul dan dapat ingat ilmu ini sampai jadi. bila-bila. Okey? baik. Okey, bagus. Okey, insya-Allah kalau macam tu kita tutup kelas kita. Dengan Kibarah dan surah. Okey, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama, terima kasih cikgu. Waalaikumsalam.